أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Jumaat, penghulu segala hari kepada anda semua di mana sahaja anda berada. Saya doakan moga anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini bagi siaran langsung solat Jumaat edisi 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1447 Hijri, yang mana pada hari ini kita bersiaran secara langsung di Masjid Negara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anda bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Muhammad Amrin Razikin bin Abdul Razak, penerbit Puan Nurul Hasliza binti Ibrahim, kru-kru produksi siaran langsung solat Jumaat, dan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hanafi bin Ismail. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai makluman, masuk waktu solat Zuhur atau masuk waktu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada hari ini tepat pada jam 1.23 tengah hari. Manakala tajuk khutbah kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu tajuk yang amat sesuai untuk kita hayati dan kita dalami serta hayati bersama, iaitu biarlah Jumaatmu ini penuh erti, yang bakal disampaikan oleh Imam Besar Masjid Negara, iaitu Yang Berusaha Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan, manakala muazin yang bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Kahar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi mendapat gambaran berkaitan dengan intipati khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengalukan kehadiran imam dan khatib yang bertugas, Imam Besar Masjid Negara, iaitu Yang Berusaha Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor bagi salam dulu. Dr. Amru Amrin. Dari sudut ejaan dan sebutan, nama kita hampir sama ya doktor. Masya Allah. Baik doktor, biarlah Jumaatmu ini penuh erti merupakan tajuk khutbah kita pada hari ini. Boleh doktor kongsikan serba sedikit berkaitan dengan intipati khutbah kita pada hari ini? Terima kasih Ustaz. Tajuk dia hari ini cantik macam tajuk filem. Secara ringkasnya boleh kita simpulkan, tajuk khutbah hari ini nak mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya muslimin, untuk sama-sama kita memberi perhatian dan penuh tumpuan kepada ibadah kefarduan solat Jumaat. Sebab realitinya Ustaz, kalau kita tengok sekarang ni, kadang-kadang kita datang solat Jumaat tu pun ujung-ujung waktu. Bila khatib nak jadi solat Jumaat baru kita sampai. Kadang-kadang kalau kita tengok pun dalam realiti dalam dewan solat Jumaat pun dari segi penumpuan kita, khatib tengah berkhutbah, mungkin di kalangan kita masih lagi main telefon, buka media sosial kan. Kalau kita tengok di luar masjid pun ada juga orang yang masih berbual ketika mana khatib menyampaikan khutbah. Dan kita rasa perkara ini tidak seharusnya berlaku kalau sekiranya kita ni menjiwai kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat tersebut. Baik doktor. Doktor, saya tertarik apa yang doktor kata kelebihan-kelebihan pada hari Jumaat. Mungkin bolehkah doktor berikan apakah persediaan paling utama yang perlu diberi perhatian oleh umat Islam agar hari yang penuh barakah ini tidak berlalu dengan sia-sia? Pertama, niat kita Ustaz. Kita kena perbetulkan niat. Bukan kita pergi solat Jumaat tu sebab faktor tengok kawan-kawan rakan pejabat semua pergi, so kita pergi, ataupun kita rasa benda tu sebagai satu beban kepada kita. Perbetulkan niat. Kita pergi solat Jumaat itu untuk kita memenuhi tuntutan kita sebagai umat Islam. Itu pertama. Kemudian persediaan yang lain, kalau boleh kita hadirlah solat itu awal waktu, sebab bila datang awal ni banyak fadilatnya. Kalau kita tengok dalam hadis tersebut, siapa yang datang awal tu, malaikat ada di pintu-pintu tu dia catat. Jadi siapa yang datang awal dapatlah pahala lebih. Siapa yang datang lewat tu dapatlah pahala yang paling minima Ustaz. Ya. Masya Allah. Paling awal dapat pahala yang lebih, Paling lewat dapat pahala yang sedikit. Baiklah doktor, tapi kita memahami
Di kalangan jemaah yang hadir itu untuk mendengar khutbah dan melaksanakan solat Jumaat secara berjemaah, ada yang letih kerana berpagian sibuk dengan kerja. Sehingga kan mereka terlelap kerana tidak tahan rasa mengantuk tu. Dan terlepas untuk mendengar intipati khutbah untuk menghayati dan memahami. Boleh doktor kongsikan cara atau kaedah untuk menangani perkara ini? Dia mengantuk ni memang payahlah kita nak kontrol kan. Tapi kalau ikut prinsipnya, kalau mengantuk ni dua je sebab Ustaz. Pertama sebab mungkin tak cukup tidur. Yang kedua badan letih. Mungkin antara tips yang boleh kita laksanakan nak mengelak mengantuk ni, pertama tidur kena cukup. Sekarang ni dah Piala Dunia dah tak ada, jadi kita ada masa untuk kita penuhi waktu kita, cukupkan tidur kita. Dan antara yang lain juga, kalau masih ada masa, berkesempatan kita qailulah. Kita tidur kejap dalam sekitar 10 ke 20 minit sebelum kita hadir ke solat Jumaat. Tapi janganlah lama sangat, sampai setengah jam. Jadi badan jadi lesu, silap-silap kita tak terlajak tak pergi solat Jumaat. Itulah antara tipsnya. Ya. Yeah. Baiklah, satu tips yang sangat menarik daripada Al-Fadil Ustaz Dr. Amro. Baiklah, kita berikan kesempatan untuk Dr. Amro untuk melakukan persediaan bagi menyampaikan khutbah sebentar lagi. Alhamdulillah, terima kasih Doktor atas pencerahan yang sangat baik. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Tajuk khutbah yang bakal disampaikan oleh Imam Besar Masjid Negara sebentar saja lagi. Marilah sama-sama kita memberi perhatian dan fokus yang penuh bagi tajuk khutbah kita pada hari ini. Moga-moga banyak manfaat yang kita peroleh dan menjadikan kita hidup lebih berkualiti sebagai mukmin dan muslim yang sejati. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ke ruang Dewan Solat Utama bagi mendengar laungan azan yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi azan yang dikumandangkan oleh muazzin bertugas menandakan masuknya waktu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat ke-9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sidang penonton yang dirahmati Allah, tajuk khutbah pada hari ini adalah biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Satu tajuk yang mengajak kita merenung sejauh manakah kita sebagai umat Islam memanfaatkan kemuliaan hari Jumaat. Hari Jumaat bukan sekadar rutin mingguan, sebaliknya merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dipenuhi dengan pelbagai kelebihan dan peluang untuk menggandakan amal kebaikan. Pada hari Jumaatlah umat Islam berhimpun dalam satu saf tanpa mengira latar belakang, kedudukan maupun pangkat, menghadap kiblat yang sama dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya mendengar khutbah yang bakal disampaikan bukanlah sekadar syarahan biasa, sebaliknya khutbah Jumaat merupakan ibadah agung serta menjadi medan untuk umat Islam muhasabah diri. Apabila khatib mula menyampaikan khutbah, para jemaah seharusnya menumpukan sepenuh perhatian agar dapat memahami dan menghayati khutbah yang disampaikan. Seterusnya memberi ruang untuk meningkatkan kualiti diri sebagai seorang Muslim dan seterusnya menjadi seorang mukmin. Sesungguhnya setiap kali tibanya hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala membuka ruang yang luas untuk hamba-hambanya melipat gandakan amal ibadah. Antara perkara yang boleh dilaksanakan oleh umat Islam yang kita kenali sebagai sunnah pada hari Jumaat adalah memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyakkan doa serta memperbaharui azam untuk menjadi insan yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berbagai faedah untuk jika kita melaksanakan sunnah pada hari Jumaat yang akhirnya bakal meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke Dewan Solat Utama bagi mendengar laungan azan yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بمزيد الفضل والكرامة ونادى المؤمنين إلى السعي إلى ذكره فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang membawa maksud, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah
dengan kita mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk Biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syaraan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada 2 rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu kefarduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ah fadana wastama' wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata 3 ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha." Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur. Manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan setiap hamba-Nya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur, kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta, ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah, Allah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun terhadap kelemahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang bermaksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Ada pun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah yang pertama, pada hari Jumaat, acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmat. Allah Maha mengampuni hamba-Nya yang lemah, hamba-Nya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan Hari Tanah Negara ke-10
yang bertemakan tanah kita, tanggungjawab kita. Marilah kita sama-sama menginsafi bahawa tanah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diurus dengan penuh integriti, mematuhi undang-undang serta dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Islam menuntut kita menghormati hak pemilik, menjauhi pencerobohan dan penipuan, menjegerakan penyelesaian tanah pusaka, memelihara kelestarian alam sekitar serta memanfaatkan tanah termasuk melalui pembangunan tanah wakaf demi maslahat ummah dan generasi akan datang. Justru marilah sama-sama kita sokong segala usaha kerajaan melalui agensi-agensi berkaitan dalam memperkukuhkan tadbir urus tanah negara demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Semoga seluruh warga yang menggalas amanah ini dikurniakan keikhlasan, kebijaksanaan dan kekuatan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan, keamanan serta kemakmuran kepada negara yang kita cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا Kebah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Wa kadzalik Kebah Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiyah. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya mengajak tuan-tuan untuk kita laksanakan solat sunat hajat 2 rakaat ringkas. Untuk sama-sama kita mendoakan kesejahteraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan, Sultan Terengganu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, selesai demikian tadi pelaksanaan solat dan khutbah Jumaat dengan tajuk Biarlah Jumaatmu ini penuh erti. Ini disampaikan oleh Imam Besar Masjid Negara iaitu Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Has bin Adnan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang terdapatnya pelbagai barakah dan limpahan rahmat yang tidak ternilai, maka sudah tentu sebagai seorang Muslim yang sejati tidak dapat untuk lepaskan peluang tersebut dan mendapat kelebihan di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga khutbah yang disampaikan tadi dapat manfaat yang kita peroleh yang amat banyak, insya-Allah. Sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kini di Masjid Negara sedang dilaksanakan didirikan solat hajat untuk kesejahteraan Duli Yang Maha Mulia Al-Watiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Muhammad Al-Mukhtafi Billah Shah Sultan Terengganu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesejahteraan kepada baginda. Baiklah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.